kita belajar kena ada sistem, ya, kena ada sistem. Kalau tak ada sistem, kita tak dapat monitor, ya, kita punya perkembangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang masih lagi membantu kita berusaha untuk memahami Al-Quran, agarnya Al-Quran itu kita jadikan hudah, dan keduanya kita akan kongsikan apa yang kita fahami itu dengan masyarakat keseluruhan, ya. Jadi kalau kita semua meletakkan niat seperti itu, nanti ilmu Al-Quran itu berkembang, ya, di seluruh masyarakat, ya. Kalau kita semua belajar saja, tidak ada orang yang mengambil inisiatif untuk berkongsi, nanti ilmu itu akan jadi jumud, ya, dia tak bergerak. Ya, kita perlu ambil sikit pun tak apa, ya, tapi niat tu kena ada, ya. Saya minta kalau boleh semua peserta yang ada di pagi ini, yang mengikuti pagi ini, memasang niat di hati. Satu hari nanti saya mesti kongsikan apa yang saya dah belajar, ya. Okey, saya terus kongsikan semula skrin dan juga template yang saya akan kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pagi ini, dan tuan-tuan boleh mengguna pakainya untuk merekodkan, ya, kalimah-kalimah yang tuan belajar dalam baca Al-Quran, faham dia, dan juga rekodkan, ya. Okey, so saya share skrin sekarang. Okey, ya. Template yang akan tuan-tuan guna saya akan bagi nanti ialah template ni dipanggilkan, kalau tengok di tajuk di atas tu, ya, dia nama dia QHS Quranic Vocabulary Template, ya. Bila kita update tu, kita boleh tukarkanlah daripada masa ke semasa, ya. Okey, ini contoh di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh belajar mengenal setiap kalimah, ya. Kalimah dengan pertama sekali kena kenal acuan ni, ya. Acuan ni ialah acuan bagi setiap kalimah di dalam Quran dalam jenis, bentuk jenis, iaitu di atas ni lah. Fi'il madhi boleh jadi maklum, boleh madhi boleh jadi majhul, mudhari' maklum, mudhari' majhul, amar, fi'il amar, fi'il nahi, fi'il larangan, isim fa'il, isim perlakuan, isim maf'ul, isim orang yang dilakukan, iaitu objek, dan isim masdar, iaitu kata nama yang dibangunkan daripada kata perbuatan. Ya, so semua ni adalah jenis-jenis kalimah Al-Quran yang dipengaruhi oleh wazan, ya. Ada juga kalimah-kalimah lain tetapi tidak dipengaruhi oleh wazan. Sebab tu dia tidak ada dalam kumpulan di sini, ya. Jadi yang tidak dipengaruhi wazan tu contohnya isim mubalaghah. Dia ada pattern dia sendiri tapi tidak ada dalam ni, ya, sebab dia tidak terikat dengan wazan. Isim alat, isim makan, ya, semua tu tidak ada dalam ni sebab dia tidak terikat, ya. Isim lazim, common noun pun tidak terikat di sini, ya.
Okey, so di belah tepi yang menegak ni ialah wazan, ya. Belah atas ialah jenis. Dan tiap kalimah Al-Quran dia terikat dengan wazan, bukannya jenis saja, ya. Sebab bagi setiap jenis dia akan berubah mengikut wazan, ya. Kalau kita ambil fi'il mudhari' contohnya, fi'il mudhari' maklum, ya, fi'il mudhari' maklum kalau saya gunakan penanda ni, dia ni, ya, fi'il mudhari' maklum. So tuan-tuan akan tengok dia berubah mengikut wazan, ya. Fi'il mudhari' maklum wazan 1, bentuk dia macam ni, ada 3 bentuk. Ya, ini wazan 1. Tetapi kalau di dalam Al-Quran dia menggunakan wazan kedua, so bentuk dia sudah berlainan. Bentuk dia tidak lagi yaf'alu, yaf'ilu ataupun yaf'ulu, ya. Dia akan mengambil bentuk yufa'ilu, ya, yufa'ilu. Ya. Kalau Al-Quran menggunakan wazan ketiga, so dia sudah berubah bentuk, iaitu yufa'ilu. Itulah bentuk dia. Ya, dan seterusnya lah sampailah ke wazan yang ke-10. Sebab tu kita perlu mengenal, ya, bentuk-bentuk acuan. Ini dinamakan acuan. Yang menggunakan fa'ilam ni adalah acuan, ya. Jadi apabila tuan-tuan membaca Al-Quran, ya, bila sudah mengenal, so kalimah-kalimah tu tuan-tuan boleh simpan dia di dalam bahagian helaian dia, ya. Tuan-tuan tengok kat bawah tu, kalau boleh nampak, ya, dia sebab saya tak dapat besarkan yang bawah ni, dia ada helaian. Tiap-tiap helaian ni mengikut kalimah pertama huruf hijaiyah dia, ya, kalimah. So kalau tengok daripada kanan sekali ada alif, ya. Nah, yang ni alif. Kalau saya tekan alif tu, ini helaian untuk alif, ya. Alif sebagai contoh, apakah kalimah di dalam Al-Quran yang dibangunkan daripada huruf pertama di alif, ialah kalimah yang terikat dengan alif, kha, zal, ya. So kita dah sediakan format template ni, ya. Yang kuning ni ialah huruf akar dia dan kata dasar dia. Salah satu daripada contoh kalimah yang dalam Al-Quran digunakan ialah daripada 3 huruf akar, alif, kha, zal. Ya, dan alif kha zal membentuk kata dasar khaza. Khaza maknanya mengambil. Ya, ini dia punya lead dia, ya. Dia punya apa tu? Tajuk ataupun kumpulan. So di sini berbeza dengan yang bawah, ya. Tapi dia masih lagi bermula dengan alif. Ini helaian ni untuk alif saja. Yang bermula dengan alif, ya. Tak kira alif yang pertama saja alif. Yang kedua, ketiga tu mungkin berbeza. Sebagai contoh, kedua ni kalimah yang kita boleh simpan daripada alif mim nun. Alif mim nun. Jadi dia juga dalam helaian alif, ya, huruf ya alif, ya. Dan alif mim nun ni dia menjadi kata dasar aminah. Aminah maknanya percaya. So di dalam kalimah Al-Quran nanti banyak kita boleh simpan di dalam, ya. Di manakah kalimah tuan-tuan nak simpan tu? Dalam kotak-kotak yang kita dah sediakan ni. Mengikut wazan, ya. So ini wazan, contoh saja kita cari kalimah wazan 1, 2 dan 4. Ya, sekarang ni untuk aminah kita belum masukkan lagi, ya. Tuan-tuan boleh masukkan ini. Sebagai contoh katalah kalimah yu'minuna, ya. Yu'minuna di dalam di dalam Al-Baqarah, jadi boleh masukkan dalam sel yang pertama yang kosong ni, ya, sebab dia wazan keempat. So masukkan sini yu'minuna. Ya. Okey. Yu'minuna tu sebenarnya acuan dia ialah yang ni lah, yu'minu. Dia fi'il mudhari' maklum, ya, wazan keempat. Kita masuk yu'minuna sini.
Ya, tapi itu saya tak masukkan lagi. Kalau nak masuk nanti saya boleh demokan macam mana nak memasukkan, ya. Saya bagi contoh yang telah kita masukkan. Okey. Sebagai contoh, daripada alif khazal, kata dasar al-khazal, kita ada kalimah wa akhzihim, ya, wa akhzihim. Tuan-tuan tengok sini, ini satu kalimah dia dalam Al-Quran. Bila tuan-tuan dah membaca, sudah mengenal dia, ya. Jadi tuan-tuan boleh masukkan dalam sel pertama ni, mula dengan kiri, ya, dan penuhkan ke kanan, ya. Sebab apa? Sebab kalau dia panjang ke kanan, kita kena scroll pula dia punya sheet ni, ya. Mulakan dengan yang kiri ni. Okey. So bila tuan-tuan sudah mengenal, masuk, lepas tu buat catatan kepada kalimah iaitu wa akhzihim. Tengok sebelah kanan ni saya sudah masukkan nota dia, ya. Nota ni. Tapi tuan-tuan kena biasa dengan penggunaan Excel, ya. Maka ini software ni kita gunakan Microsoft Excel, ya. Dia banyak bantu kita nanti untuk menyimpan, ya, kalimah-kalimah yang kita sudah kenal tu, ya. Okey. Wa akhzihim. Tengok apa yang kita sudah catat belah kanan tu, ya. Kita letakkan di mana kita kalimah ni kita dapat. Dia dalam surah An-Nisa ayat 161, ya. Tengok belah kanan tu, ya. Okey, saya kena editkan dulu sebab bila ni. Okey. Macam mana tuan nak masukkan catatan dalam note ni, bila dah masukkan kalimah dalam kotak ni, ya, buat right click, ya, right click. Tu saya buat right click sekarang ni. Tuan-tuan masukkan, ada satu dia panggil note, insert note, ya. Kalau yang kosong dia akan tulis insert note. Sekarang ni sebab saya dah ada kalimah tu, dia tak ada insert lagi lah. Dia kata edit note. Kalau saya nak edit, jadi saya boleh edit sinilah. Ya, kalau saya tekan edit, so sekarang ni dia akan tunjukkan note yang saya dah buat tu, kita boleh edit dia. Ya. Bagi contoh, An-Nisa, sini saya tidak tuliskan nombor surah, saya boleh masukkan nombor 4 lah. Tu surah keempat, ayat 161, kalimah yang pertama. Inilah wa akhzihim, ya. Wa akhzihim tu adalah daripada An-Nisa surah keempat ayat 161, kalimah nombor 1. Kemudian apa kita buat? Ya, itu sumber dia ataupun di manakah kedudukan kalimah tu di dalam Al-Quran, supaya nanti kita boleh buat rujukan, ya, yang kita nak kongsikan kalimah ni kalau kita nak kongsi dengan rakan-rakan kita yang lain. Lepas tu kita buat penerangan. So itu nombor 1 ialah kalimah apa, ya. Kita boleh buat, kalau nak buat nota kemas, nombor 1 ialah, ataupun kita guna A lah, ya. Gunakan A. Kita nak menerang kalimah tu di mana. Okey. Kita boleh buat berbagai cara lah, ya. So kalimah ni adalah kalimah daripada surah. Surah ni sepatutnya sekarang ni ejaan dah berubah, ya. Kita akan gunakan SUU. Surah An-Nisa, ya, surah keempat ayat 161, kalimah yang pertama. Itu A. Lepas B, tuan-tuan dan puan boleh buat penerangan kalimah tu. Ya, penerangan kalimah. Itu nombor 2, ya. Jadi penerangan kalimah dia apa? Di sini kita terangkan apa dia wa akhzihim. Dia adalah kalimah ini adalah gabungan waw atifah, ya, waw atifah. Cara menerang itu kita boleh buat yang terbaik lah. Yang terbaiknya kita sebelum letakkan jawi itu, kita rumikan dulu, ya. Waw. Jadi atifah ni kita bawa ke depan,
potong dia bawa ke sini. Dan waw tu kita bracketkan, ya. Bracketkan dia. Ya, apa-apa yang jawi itu kita bracketkan. Nak, ya, supaya dia tidak keliru dengan tulisan Rumi, ya, dalam teks ni. So, waw ni adalah waw atifah ni, waw ni, ya. Sepatutnya waw ni ialah baris atas. Ya, so yang terbaiknya ialah kita letakkan dia baris atas, ya. Macam mana kita nak tukarkan tu, kita copy saja dekat sini, ya. Boleh ambil waw yang ni, ya, copykan saja. Mula-mula tu mungkin puan-puan merasa susah sikit, ya, sebab tak biasa. Tapi bila dah biasa nanti, okay, so, dia tidaklah begitu orang kata berat ni, ya. So kita ambil waw ni, copy dia, Ctrl C, ya, pergi balik kepada nota tadi di sini. Kena edit lah, ya, ambil edit. Lepas tu replace waw ni supaya dia ada baris. Sebab dalam kalimah tu dia berbaris, ya. So ambil yang berbaris, barulah tepatlah, ya. So itu yang kita nak masukkan. Waw yang baris atas ni ialah waw atifah, ya. Atifah aja dia to, ya. Jadi gunakan T yang besar, ya. Atifah. Lepas tu ini waw atifah. Lepas tu akhzi ni, akhzi itu ialah sebenarnya isim masdar. Ya, isim masdar iaitu verbal noun wazan satu yang ma'rifah. Ya. Dan dia juga adalah mudhaf. Ya, jadi akhzi ini adalah isim masdar wazan satu yang ma'rifah. Dan dia juga kalau kita nak buat ayat boleh, atau kita letak saja mudhaf pun sepatutnya boleh faham lah, ya. Dia adalah mudhaf yang majrur. Sebab apa dia majrur? Sebab dia za itu mengambil baris bawah. So dia majrur. Dan hum. Ni hum pula apa dia? Hum ialah ganti, kita letak kata ganti nama, ya. Kata ganti nama jamak him. Him, mereka. Itulah secara ringkas penerangan kepada wa'akhzihim, ya. Doktor, A tu tak boleh bermula location reference ke ataupun lokasi ke? Mana? A tu A. A yang mana? A tu A kalimah tu. Doktor bubur kalimah yang kan. kalimah tadi, ya. Mana dia? Mana di atas tu, yang A tu. A kalimah. Di atas A B tu, A B. Tu dia. Itu doktor bubur kalimah. Kalau bubur location tak boleh lokasi ke? Location reference lah. Kalau kita bahasa Inggeris. Boleh? Lah, lokasi lah. Kalau ni lokasi. Boleh. Lokasi kalimah. Ini saya contoh saja, ya. Ya. Jadi bila kita buat tu yang terbaik untuk kita faham. So kalau bagus juga tu, ya. Kita kata lokasi kalimah. Ya, tadi maksudnya kalimah tu di mana pun samalah. Kalimah tu ialah di dalam surah An-Nisa ayat 161, kalimah yang pertama. Atau kalau nak kata lokasi kalimah pun boleh juga. Okey. Habis kita location reference lah. Okey. Lepas tu ini B ialah penerangan kalimah, ya. Lepas tu ketiga biasanya kita akan buat C ialah pembentukan kalimah. Ya, pembentukan kalimah. Itu bahagian C, ya. Di sini belum buat lagi. Ya, mungkin tuan-tuan dah faham apa yang masukkan pembentukan kalimah. Macam mana kalimah wa'akhzihim ni terbentuk, yang bermula dengan 3 huruf akar kepada kata pokok dia. Kata pokok dia sinilah akhzi ni, ya. Akhzi ni itu kata pokok dia. So mulakan dengan alif khazal, jadi kata dasar akhza ni, dan dibentukkan dalam
isim masdar sehinggalah menjadi kalimah wa akhzi, itu bahagian C ya. Okey. Nah, dan bahagian D ialah terjemahan dia. Terjemahan kalimah. Bahagian D. So dia, di bawah ni ya. Jadi ini wa akhzihim ni maknanya wa tu ialah dan lah, dan akhzihim ni adalah urusan mereka ya. Kalau dalam penerangan tu kita nak tambahkan akhzihim ni sebagai idhafah pun boleh ya. Yang ni dia kata mudhaf yang majrur, dan kata ganti nama jamak him mereka ni kita boleh terangkan dia sebagai mudhafun ilaih ya. Kata ganti nama jamak him ni yang juga berfungsi sebagai mudhafun ilaih. Kita pun dah belajar ya, dalam kelas pagi ni pun saya banyak tunjukkan dah ya apa dia mudhafun ilaih, mudhaf semua tu. Minggu lepas semalam pun ya, malam kita membincangkan dengan ma'allahi itu adalah idhafah. Ma'a tu ialah mudhaf, Allahi itu mudhafu ilaih ya, mudhafu ilaih yang majrur. Kalau tak nak okey, tapi elok letakkan bila sebut je mudhafu ilaih dia mesti majrur ya, supaya kita biasa je dengan maklumat ni ya. Kalau kita nak tambah lagi boleh, apa itu? Jadi kita katakan pertalian di antara akhzi dengan him ni. Mana dia akhzi tadi? Isim masdar berbenah wazan satu ma'rifah yang majrur ni sebenarnya kita boleh masukkan apa yang kita nak katakan majrur ni ialah akhzi ni. So kita elok masukkan, letakkan dalam bracket ya. Memang proses ni tuan-tuan ya, dia banyak sikit kerja ya. Tetapi semua usaha yang kita buat tu akan membantu kita. Dia memang remeh sikit ya, kalau kita kata remeh lah. Tapi sebenarnya dia bukan remeh, dia satu usaha ya, yang banyak akan membantu kita mengenal nanti ya. Kena go through proses ni ya. Jangan skip ya. Okey. Kita letakkan apa yang kita masukkan isim masdar wazan satu ma'rifah mudhaf yang majrur ni ialah akhzi ni. Tuan-tuan boleh copy kat sini je. Ya, ambil copy sini sampai Z tu. Yang tu Ctrl C, masuk balik bahagian edit tadi, masukkan dalam kotak tadi ya. Dalam bracket ni yang ni. Jadi dia lebih kemaslah apa yang kita masukkan. Bermula satu waw, lepas tu akhzi ni apa dia? Isim masdar. Saya sengaja letak verb noun tu sebab kadang-kadang bahasa Inggeris kita lebih kenal ya daripada masdar ni. Ada yang belum biasa masdar tu, apa dia? Verb noun. Wazan satu yang makrifah mudhaf yang majrur, iaitu akhzi yang ni ya. Yang kalimah kedua ni ialah komponen kedua ni, yang ni lah. Lepas tu barulah komponen yang ketiga him tu ialah kata ganti nama jamak ya. Kalau nak kemaskan lagi, kata ganti nama muzakkar lah. Dia ada dia punya jantina dia, jamak muzakkar jamak, iaitu him. Him tu maknanya mereka. Ya, kalau nak letak makna di sinilah, kalau tak nak letak makna pun tak apa ya. Kalau tuan-tuan dah tahu him tu, tak letak makna macam tu sebagai contoh pun boleh juga. Ya. Bagi beginner mungkin dia nak letakkan makna dalam sekali dengan perkataan tu ya. Yang juga berfungsi sebagai mudhafun ilaih yang majrur. Jadi tuan-tuan kena pandai gunakan Excel ni. Kalau tak pandai boleh belajar. Kena pandai macam mana nak gunakan sel-sel ni, dan kena tahu macam mana nak masukkan nota ni, dan macam mana nak edit nota ni ya. Lepas tu dan yang keduanya, yang jawi-jawi ni tuan-tuan kena guna pakai apa?
sama ada copy daripada perkataan itu sendiri ataupun pergi ke Lexilogos ya untuk masukkan ke dalam ni. Macam bila apa ni nak masukkan word of zihim ni sebenarnya kita gunakan keyboard Lexilogos ya. Tuan-tuan pun dah tengok banyak kali saya demo macam menggunakan Lexilogos untuk menaip kalimah, copy dia masukkan kat sini. Masuk ke dalam sel ni, dalam untuk nota ni boleh masukkan. Him ni kita boleh buat kat Lexilogos. Akhzi ni kalau kita tak nak copy di sini boleh buat kat Lexilogos juga ya. So sekurang-kurangnya ada berapa? Ada empat perkara yang kita masukkan dalam nota ni ya, iaitu lokasi kalimah ataupun kalimah ya. Saya lebih guna selesa guna kalimah sebenarnya ya. Kalimah tu apa dia, di mana ya. Boleh jugalah lokasi kalimah ya. Ini keduanya penerangan, ketiga pembentukan kalimah ya, dan terjemahan kalimah. Maknanya kita mesti akhiri dengan kita boleh memberi makna kepada kalimah yang kita belajar tu ya. Ini sebagai contoh. Okey. So ini beberapa kalimah yang dah buat ya, walaupun catatannya belum siap lagi ya. Tapi nanti kita akan siapkan daripada satu masa ke satu masa lah ya. Ada lagi contoh alif belum tengok ya. Ini sebagai yang kita akan dapat tadi. Ada juga amala ya. Ini template dia ya, template untuk alif mim lam. Yang ni template untuk alif ta ya ya. So banyak kalimah-kalimah yang dimulakan dengan alif ya sebagai huruf akar yang pertama di sini ada ya. Okey, cuba kita tengok contoh yang lain. Ba ya. Kita tengok ba yang kedua tu. Kita tekan di situ. Ni sebagai contoh lah. Ya. Yang ni belum apa lagi ya. Belum dia letakkan catatan dia di manakah lokasi kalimah, penerangan dia, tapi masukkan kalimah tu dulu ya. Ba'asnakum fa ba'asu, pastikan dia diletakkan baris wazan yang betul ya. Sebab yang ni adalah wazan pertama, so dia masuk baris wazan pertama. Kalau macam ni, ba'asa ni dia bukan wazan satu atau wazan kedua, dia wazan ketujuh. So kena masukkan baris wazan ketujuh. Lepas tu masukkan nota dia ya. Okey, macam mana nak masukkan nota? Sekarang ni belum buat nota, bila tuan-tuan buat right click ya, mouse tu dia ada apa? New note. Yang ni lah yang nak ditulis. Yang gunakan new note. Saya demo ke sekarang. New note. Dan kita boleh buat yang tadilah. A apa dia? A lokasi kalimah. Okey, lepas tu nanti buat B. B ialah penerangan kalimah. Dan seterusnya ya. Kalau kotak nota ni kecil, tuan-tuan tengok kat corner ni, bawa cursor kat corner ada double headed arrow tu, tarik dia. Ya, ini digital ni banyak ya, dia teknologi banyak, dia boleh membantu kita ya. Lepas tu yang ketiga apa dia, kita masukkan pembentukan. Pembentukan ni tuan-tuan kena mahir ya. Sebab dia sangat-sangat membantu kita untuk mengenal kalimah nanti. Okey, dan akhir sekali D ialah terjemahan. Maknalah tu. Terjemahan kalimah. Ya, dan letakkan terjemahan dia tu di bawah. Ini meletakkan tajuk dia ataupun topik dia. So semua penerangan tu dan mulakan di bawah lah. Ya. Sebagai contoh, kalau ini tadi untuk apa? Untuk ba'asa. Ba'asa ya. Ba'asa ni ialah wazan ketujuh. Jadi dia adalah fi'il madhi maklum wazan ketujuh. Ya, itu caranya lah. Ya, bila kita membuat penerangan tu, dia adalah mulakan ke tengah sikit. Dia fi'il madhi maklum wazan
7. Wazan 7 pun boleh, wazan ke-7 pun boleh ya. Wazan ke-7. Wazan ke-7. Macam mana nak mengenal wazan ke-7? Ada nun ya. Lepas hamzah wasal tu ditambahkan nun, huruf tambahan nun. 3 huruf akar dia apa? Ba, ain, sa. Ba, ain, sa tambah nun tu, itu wazan ke-7. Ya, dan nanti sambunglah penerangan tu banyak lagi, iaitu apa dia punya jantina dia, bilangan dia dan sebagainya lah. Ya, so itu boleh tambah. Ini saya demokan sikit saja ya. Okey. Kat mana kita nak masuk kontak kepada wazan tu? So that kita tahu related. Nak masukkan apa? Kontak wazan tu. Apa wazan tu punya ni? Itu tempat lain, bukan di sini. Itu kita kena faham apa wazan tu. Dalam kelas pagi-pagi pun saya dah kongsikan kan ya. Bila berjumpa wazan tu kita akan buat perkongsian lah. Doktor, dalam satu lagi kot, dalam apa tu dalam tepi tu kan ada satu lagi kolom kan? Kolom apa tu? Vocabulary kan? Boleh masuk situ ya? Kolom apa? Vocabulary. Kita kan ada satu kolom vocabulary kat tepi tu. Di awal kolom. Di awal kolom. Perbendaraan kat bawah, kat tepi kan ada satu kolom kan? Tak faham. Di awal kolom tu kan semua kan ada satu kolom lagi, perbendaharaan ataupun vocabulary. Boleh masuk situ kan? Berkenaan dengan wazan tadi. Wazan mana? Tak, maksud saya maklumat berkenaan wazan tu boleh ke kita masuk dalam satu lagi kolom kat tepi tu? Kan ada satu kolom vocabulary kat situ kan? Tak ingat ya. Tak apa. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Macam katakan saya ni baru nak start kan benda ni kan. Ya. Tadi lokasi kalimah tadi maknanya dari surah An-Nisa kan. Tapi kalau saya nak mulakan, saya boleh mulakan dengan katakan Al-Fatihah. Boleh. Dari situ, apa saja. Ya. Okay. Al-Fatihah katalah nak budu ya. Nak budu dia kalimah 3 huruf akar dia apa? Nun. Nun, ain. So kita masuk dalam ain, bukan nun ya. Ain bada. Maknanya macam ni, kalau maknanya daripada surah Al-Fatihah tu, saya nak habiskan semua kalimah dalam tu. Maknanya yang boleh lah, maknanya start daripada okey, alright. Bagi contoh, kata mungkin kita dah masuk tak dalam ain. Saya cuba buka ain ya. Sekarang ain. Nampak? Ya. Ini ain ya. Okey. So ini belum masuk lagi ya. So sepatutnya kita masuk ain, ba, dal. Kata dasar dia abada. Okey. Di manakah kita nak menaik tu, saya tunjukkan sekarang. Kita gunakan leksi logos tu lah ya. Leksi logos ni, tuan-tuan pergi ke leksi logos, ambilkan yang baru. Type sini je ya, ain, ba, dal. Ba dengan dal. Itu 3 huruf akar dia. Copy saja ya. Copy, Ctrl C. Pergi ke tadi. Masukkan dalam huruf akar ni ya. Double klik kat sini. Lepas tu paste dia. Masuklah abada. Ain bada. Lepas tu kata dasar dia lah. Sambungkan dia jadi abada. Pergi kat leksi logos tadi balik. Sambungkan dia. Ya, dan bariskan dia. Ain tu baris atas, ba baris atas, dan dal baris atas. Ya, copy. Nak copy highlight pun, kalau tak nak highlight pun tak apa. Tekan je sini ni ya. Bada, balik kepada tadi. Ya, dan masukkan dalam kata dasar. Jadi itulah kata dasar dia. Kalau ada space-space ni, tuan-tuan buangkan ya. Kita tak mahu space dia tu. Yang ni kalau ada space tu, sama ada delete ataupun backspace ya. Tu so maknanya yang ni semuanya adalah kalimah-kalimah yang kita jumpa di dalam Al-Quran. Ni kebanyakannya daripada mana ni? Daripada
Nak budu ni daripada Al-Fatihah lah ni. Okey. Yang lain tu daripada Al-Kafirun. Kan ya? Al-Kafirun. Kalau tak betul, kita betulkan sebab yang ni kita copy daripada korpus tu, kadang-kadang ejaan dia tak betul ya. So kita betulkan. Batum ni tak ada tasydid ya. Jadi betulkan dia. Kopikan sini, pergi ke Lexilogos ni, ya, pastekan kat sini, lepas tu masukkan ta tu tasydid dia. Tu tasydid. Sekarang ni dia, sorry. Tekan tasydid dengan dhammah, mim adalah sukun. Okey, batum. Itu ejaan yang betul. Ya, jadi copy dia, masuk balik dalam template tadi, di sini replace dia. Jadi sekarang ni ni baru betul ya. Jadi ejaan dia sepatutnya ta tu bertasydid. Tadi tak ada, itu betulkan dia ya. Kemudian barulah kita mulakan proses yang sama tadi. Sebagai contoh tadi puan tu kata Al-Fatihah ya, na'budu. Jadi kita dah masuk ni, kita right click, insert note, new note ni ya, new note. Dan mulakanlah besar sikit ni, mulakan dengan A. A apa dia? Lokasi tadilah. Lokasi kalimah ya. So lokasi kalimah tu kita tahu dia nak sebut surah, nama surah pun boleh, kalau tak nak sebut pun tak apa. Al-Fatihah, ha ni he besar. Okey, dan masukkan dalam bracketnya, iaitu Al-Fatihah ialah surah yang pertama. Yang ni ialah na'budu ialah ayat yang kelima. 5. Dan surah kalimah ke berapa? Kedua. Yang kedua. Itulah. Kemudian barulah buatkan penerangan dia. B. Penerangan kalimah. Okey. Ini pun kita sudah mengenal dia. Dia adalah apa? Fi'il mudhari' maklum. Muzakkar. Wazan dulu ya. Wazan 1. Muzakkar. Mufrad. Mufrad. Na'budu ni Tak boleh jadi daripada jamak sebenarnya. jamak. Menuju kepada ramai ya. Jamak. Jamak yang marfu'. Itu sebagai contohlah. Itu penerangan dia. Ya, dan nanti sambunglah si apa dia? Si pembentukan kalimah. Okey, mungkin saya boleh tunjukkan sekarang ya. Pembentukan kalimah na'budu sebagai contoh. Kita pun dah belajar sebenarnya. Saya besarkan sikit corner ni. Nanti ya, dia belah mana, belah tu pun boleh. Dan dia boleh adjust ni kotak ni ya. Kalau dia mengganggu, kita boleh adjust kat mana nak letak dia ya. Masa membuat editing tu. So kita ambil contoh pembentukan kalimah na'budu ya. Na'budu, pergi ke Lexilogos tu. Okey, mula dengan 3 huruf akar dia ialah ain, ba, dal. Ain, ba, dal. Dia jadi kalimah ibadah. Gabungkan dia ke sini. Ya. Lepas tu bariskan. Ain baris atas, ba baris atas, dal baris atas. Ya. Kemudian dia nak membentuk na'budu, dia mengambil acuan fi'il mudhari' yang maklum itu yaf'ulu. Ya, acuan mana? Acuan kita balik kalau pergi ke template tu. The main template tu ialah acuan yaf'ulu ni.
Okey, dia wazan 1 ya. Dia ambil acuan ni, kopikan dia, balik ke lesi logos, masukkan dia dalam acuan ya. So dengan acuan yaf'ulu, abada akan menjadi ya'budu. Ya. Kalau nak gunakan acuan ni pun boleh. Kalau nak type pun boleh ya. Iaitu ya baris atas, ain baris sukun, ba baris depan, dal baris. Inilah acuan ya'budu, tetapi dalam kalimah tu bukannya ya'budu, dia na'budu. Jadi tukarkan ya tu kepada nun. Jadilah na'budu. Jadi ya ni tukarkan kepada nun ya. Jadilah kami. Kalau ya'budu bukannya kami sentiasa sembah. Kami, dia pula menyembah ya. So sini nak tukarkan ya ni kepada nun. Ya, saya arrowkannya supaya tuan-tuan tahu apa yang saya maksudkan. Ya ni ya tukarkan kepada nun. Barulah lengkap ya kalimah tu iaitu na'budu. So bila dah siap ni copy sajalah. Copy dan bawa kepada template tadi. Dia tadi ialah ain, cari ain balik di sini. Ya, ini dia punya penangan tadi. Editkan dia ya, ambil edit. Edit exit, mana dia dalam mode edit lagi boleh ya. So masukkan pembentukan kalimah dia dan paste je lah. Tu dia di pembentukan kalimah dia. Okey. So bila dah habis bawa dan buat D lah, iaitu terjemahan. Okey. Terjemahan dia apa dia? Kami sentiasa sembah. Itulah maknanya na'budu. Ya. So yang lain ni belum buat lagi, so proses dia samalah. So dia adalah 3 huruf akar dia ain. So masukkan dalam helaian ain ya, jangan masuk helaian nun. Nun tu adalah pelaku dia ya, dia punya fa'il dia, bukannya huruf akar. Macam ni ana ni ya, ini contoh ya. Contoh apa? Nasta'inu pula. Nasta'inu juga kalimah yang daripada ain waw nun, kata dasar dia ana. Tapi dia wazan ke-10. So masukkan bahagian wazan ke-10. Yang tadi na'budu adalah wazan 1 ya. So dia mesti masuk dalam row wazan 1. So dalam template kata terbitan dia adalah ya'budu ya. Bukannya na'budu, sebab semua template bermula dengan ya. Ya'budu. Daripada ya'budu lah dia menjadi na'budu. Okey, macam abadtum ni dia mengambil template yang mana? Dia mengambil acuan fi'il madhi maklumlah di sini ya, iaitu abada. Dan ia abada tu sama dengan ni, kita boleh copy di sini saja. Ambil situ, copy, masukkan bahagian fi'il madhi maklum wazan 1. Itulah fi'il kata terbitan dia, fi'il madhi maklum wazan 1 abada. So daripada abada lah dia membentuk kalimah abadtum. Jadi bila menerang abadtum tu dia mesti berkaitan dengan abada, iaitu fi'il madhi maklum wazan 1 ya, yang muzakkar mufrad. Sini bukannya mufrad sebab tum ya. Tum itu dia ramai. Jadi muzakkar mukhatab yang jamak. Orang kedua ya. Tum adalah antum. So dia jadi mukhatab yang jamak. Okey, so bila dah buat tu, tuan-tuan save ke lah ya, jangan lupa save, nanti dia
hilang pula. Save dia ada gambar disk ni, tekan saja di situ ya. So dia saving lah tu. Ya. Sama ada tekan disk ataupun pergi di sini pun boleh, file, save sini. Sama saja ya. So tapi yang senang dia dah ada yang apa tadi, kita menggunakan ikon gambar disk ni ya, yang ni. Sadaqallahul azim. Ya, ini sebagai apa, persediaan untuk mulakan tahun baru ya. Kita boleh buat latihan ni pelan-pelan ya. Kita dapat ilmu Al-Quran tu, kita juga dapat ilmu digital ni yang mana kita boleh bantu ya pembelajaran kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran ya. So yang ni tuan-tuan, kalau untuk perkataan yang huruf akal lain, tuan-tuan boleh tambah je bawah ni ya. Copy je. Copy and paste je, tambah lagi. Ya. Ni banyak yang apa, yang berkait bermula dengan ain ya, aqala, arada ya, semua ni dia punya kata terbitannya. So nanti boleh cari dia punya apa, kalimah-kalimah dalam Al-Quran ya. So macam ni sepatutnya dia kotak putih ya, yang dua ni. Ya, bukannya kuning. Kuning ni maknanya tertampal lah tu ya. So apa tuan-tuan buat? Nak tukar dia balik putih, senang je ya. Ambil yang bawah ni, highlight semua ni, tarik dekat corner ni ya. Tarik corner ni, tarik ke atas. Dia copy terus je. Tu cara dia. Okey, lepas tu save kan. Ya, so bila kita pandai menggunakan Excel ni, dia banyak membantu kita ya nanti. Okey. Kalau tuan-tuan nak tambah di bawah macam mana caranya? Ya, senang saya apa? Copy saja ya. Copy highlight ni dua ni. Ya, sebab kita nak copy heading dia ni ya. Apa kepada bahagian baru untuk kalimah yang baru ya. So highlightkan dia, lepas tu copy je, copy ni. Ya. Copy dan letak di mana kita nak copy tu, ambil sel yang pertama saja, tak payah semua ya. Ambil sel pertama, katalah sini kita nak buat di sini. Lepas tu paste dia ya, Ctrl V. Dia apalah, dia copy dah tu. Dia tampak yang baru. So kalau ada kalimah baru boleh buat di bawah ni ya, dan sebagainya. Okey. Okey, itu so, kalau saya kongsi dengan tuan-tuan, ini ta ya, bermula dengan ta. So ta ni belum buat lagi kosong. Ini template yang saya bagi pada tuan-tuan ya. Saya punya apa ni, template sendiri saya adalah personal punya ya. So masing-masing kena ada personal dia lah. Ini daripada huruf jim. Ya, jim ain lam. Jim ain lam, ini sebagai contoh-contoh kalimah ya. Daripada jim ain lam. Yang ni acuan kata terbitan tu dah dipenuhi ya. Rakan-rakan kita yang apa, yang biasanya kita ada kelas hari Ahad pagi ya, yang berkongsikan ya hasil kerja mereka ni lah ya, Tuan Haji Amaran, Tuan Haji Mazlan, saudara Omar kita ya, yang banyak ya buat usahakan template ni ya, masukkan kalimah-kalimah ni. Ya, lepas tu daripada jin juga, daripada 3 huruf akal apa? Jim lam sin jalasa, iaitu duduk. Ada kalimah di dalam Quran majalisu, al-majalisu. Ya. Ini dia punya kata terbitan dia lah. Majhul pun dimasukkan sekali lah. Ya, kalau tengok di sini, ya, ni daripada okey, edit, dia daripada 50 surah 58 ya, ayat ke-11, tapi dia tak susun lagi sebagaimana yang kita susun. Itu boleh kita betulkan nanti ya. dalam format yang sama tadi, A, B, C dan D ya, supaya dia kemas aturan tu.
Doktor, Ya. apa ni kalau kata macam Al-Fatihah tadi kan, kita mulakan kata kita ambil na'budu kan. Ya. Kemudian tu dia punya kata akar tadi ibadah. Okay. Kemudian tu dari situ adakah kita perlu ambil juga maknanya yang bermula dengan kata akar ibadah tu daripada seluruh dalam Al-Quran tu. Itu macam mana? Ataupun ambil semua kalimah yang duduk dalam Yang Al-Fatihah kita saja. sudah kenal ya, yang kita sudah kenal. Maknanya Bukan semua yang kita kenal lagi kan? ya, ya. Mulakan yang kita kenal dulu. Apa lagi? Okay, selain pada ibadah, na'budu, ya. Kalau kita dah ini saya yang kita dah kenal, abatung kita dah kenal, masukkan. Okey. Bidun Okey. kita kenal, masukkan. Okey. Kan ya. Kalau kita nak tengok berapa banyak ibadah tu dalam Al-Quran, kita gunakan apa? Kita gunakan sama ada kita gunakan Word by word. yang ni tafsir by word tu, kita pergi nak budu tadi, kita tekan di sini, dia ada berapa banyak tu, tekan klik for more ni, dia ada 275 ya. 275 tu 275 ni sebenarnya banyak ulangan ya, banyak ulang. So mana kalau kita lihat nanti kita akan tahu ya berapa sebenarnya yang berlainan. Kita ambil yang berlainan saja. Okey. Dia tak payah ulang. InsyaAllah. Terima kasih. Okey. Yang ni kita masukkan sebab dia berbeza ya. Ini nak budu, ni la tak budu, ini apa? Fi'il nahi. Janganlah kamu semua menyembah. Ataupun janganlah kamu semua sembah. Ya, abiduna ni adalah jamak kepada abidun. Ya, so dia satu kalimah juga yang berbeza. Kita masukkan sekali yang ni adalah jamak dia, yang ni dia punya mufrad dia. Yang ni fi'il madhi. Ini baru wazan satu ya. Kalau ada ibadah ni digunakan dalam bentuk wazan kedua contohnya, kita masukkan bahagian ni lah. Okey ya, walau macam mana pun kalau perlukan bantuan tag saja ya. Tag kepada admin kita. So nanti admin kita akan aturkan ya. Sama ada nak bantu secara direct ataupun kalau perlu kita buat kelas ke ya, kelas panduan ke, itu kita boleh aturkanlah. InsyaAllah. Yang eloknya tuan-tuan dan puan-puan buat dulu ya, mulakan. Sebab kalau kita buat tutorial nanti, jadi kita akan lebih fahamlah ya. Sadaqallahul azim. Untuk pagi ini. Besok saya akan sambung sikit lagi ya, supaya kita akhirnya kita nak tahu macam mana kita nak mengira berapa banyak yang kita sudah tahu tu dan peratusannya ya di dalam Al-Quran itu insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.